Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan ideologi kebajikan aliran kanan. So basically there are two types of ideologi kebajikan, aliran kanan dan aliran kiri. So as the title suggests, we are going to focus on aliran kanan lah for today. So insyaAllah next week punya kelas kita akan fokus pada aliran kiri. Okay, sebelum kita fokus kepada ideologi kanan, kita kena tahulah what ideologi kebajikan ni is all about. Okay, ideologi kebajikan ni dia sebenarnya revolves on the amalan pentadbiran serta kebajikan terdapat dalam sebuah negara yang di mana banyak dipengaruhi oleh ideologi kebajikan yang dipegang, yang diikuti dalam masyarakat dalam negara tersebut lah kan. So, ideologi kebajikan ni dia merujuk kepada sekumpulan pandangan, idea, kepercayaan dan andaian mengenai cara bagaimana sebuah kerajaan seharusnya mengendalikan hal ehwal kebajikan rakyatnya, ataupun dia juga merujuk kepada sekumpulan perspektif politik, teori sosial dan ekonomi bagi menerangkan peranan kerajaan dan setiap sektor sosial dalam empat perkara ni lah yang seperti dalam slide ni saya tunjuk ni. Yang pertama, menjaga kesedaran hidup masyarakat. Yang kedua, saluran kebajikan yang paling berkesan dalam memenuhi keperluan hidup masyarakat. Yang ketiga, kewujudan dan perkembangan sebuah negara atau sistem kebajikan. Dan keempat, perubahan yang berlaku dalam sebuah negara atau sistem kebajikan. So basically this part is guided by this politik and theoretical and social and economy punya perspektif dalam sesebuah negara dan sebuah negara. So bergantung kepada negara mana kita tengok, negara mana kita kaji, mungkin pegangan ideologi negara, contoh negara Amerika Syarikat berbeza dengan ideologi kebajikan yang dipegang oleh negara Argentina sebagai contoh. Okay. So, seperti saya sebut di awal kuliah, kita ada dua aliran utama, itu ideologi kebajikan aliran kanan dan ideologi kebajikan beraliran kiri. So, aliran kiri dia terdiri daripada demokrasi sosial, yang kedua adalah komunisme ataupun sosialisme atau marxisme. So, mereka ni aliran kiri tau. Ideologi kebajikan aliran kiri. So, ideologi kebajikan aliran kanan adalah merupakan liberal dan juga konservatif. So, nak kata kita hari ni fokus kepada aliran kanan, liberal dan konservatif. Karakteristik mereka berdua ni they share few similar traits and characteristic. They share common punya, orang kata common punya karakteristik dengan ciri-ciri lah kan. Tapi mereka ada ada perbezaan lah kan. Liberal ada karakteristik yang menyebabkan dia distinktif, dia berbeza daripada konservatif. Okay. So untuk ideologi kebajikan beraliran kiri kan, dia memang menentang amalan tradisional yang memberi kuasa mutlak kepada kerajaan ataupun negara nak ngekalkan kehidupan sosial seperti sedia ada. Maknanya tak kisahlah negara tu senang ataupun negara tu susah, tak kisahlah masyarakat dalam negara tersebut, penduduk rakyat dalam negara tersebut susah ataupun senang, kerajaan tidak boleh diberikan kekuasaan mutlak untuk macam mengekalkan keadaan seperti sedia ada tanpa melakukan sebarang bentuk intervensi. Maknanya dia tak masuk campur tangan dalam urusan hal ehwal kebajikan masyarakat dia. So dia kekal je status quo sedia ada. So itu ideologi kebajikan yang kiri. Maknanya dia tak boleh biarkan kerajaan duduk diam saja. Maknanya tak campur tangan lah, tidak melakukan sebarang intervensi. So maknanya apa dengan kata lainnya, dia nak kekalkan kehidupan sosial seperti ada ikut norma tradisional harian yang ada lah kan. Oleh kerana ada juga kebajikan berakhiran ni menentang amalan tradisional yang berkuasa mutlak dan kerajaan ni, so dia orang ni basically dia orang mahukan perubahan. Dia orang mahukan perubahan. So kalau kita tengok dari perspektif kebajikan sosial, kita belajar pasal berkenaan kebajikan sosial ni, maknanya ideologi politik aliran kiri ni dia sokong kewujudan sebuah negara kebajikan atau sistem kebajikan sosial. Dia sokong kewujudan sebuah negara ataupun sistem kebajikan sosial. Kena wujud negara kebajikan seperti kita belajar dalam kuliah minggu lepas, negara atau sistem kebajikan sosial. Maksudnya aliran kiri percaya bahawa maknanya kalau kita tengoklah penyokong parti politik yang beraliran kiri ni, dia apa pandangan dia kata kerajaan yang baik. Kalau untuk penyokong parti politik beraliran kiri ni, kata kerajaan yang baiklah kerajaan yang bertanggungjawab dalam jaga kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat dia. Sebab tu
Orang aliran kiri ni percaya bahawa macam kerajaan pemerintah ni ada tanggungjawab utama lah nak membiayai, nak menyediakan membiayai ataupun menyediakan pelbagai jenis bentuk perkhidmatan lah ataupun bantuan sosial awam lah kepada rakyat, kan. So that's it untuk aliran kiri, kan. Tapi kalau untuk ideologi aliran kanan, dia menentang atau kurang setuju dengan kewujudan sebuah negara kebajikan atau kebajikan. Maknanya yang kiri sokong, yang kanan menentang dengan kewujudan sebuah negara kebajikan ni. Sebab bagi diorang ni, aliran ni melihat kebajikan sosial ni sebagai satu alat yang rosak ke akhlak anggota masyarakat. Dia ni tidak setuju dengan usaha kerajaan untuk wujudkan pelbagai bentuk perkhidmatan atau bantuan program sosial lah untuk bantu rakyat ni. Jadi anggota negara ini melihat kerajaan tak mempunyai tanggungjawab untuk memberi sebarang pembiayaan lah, kan, untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan ke, bantuan ke ataupun program sosial untuk masyarakat. So sebab itulah maknanya mereka kalau kerajaan nak bagi bantuan pun hanya boleh bagi dia orang, kerajaan hanya boleh macam memperuntukkan sebahagian kecil daripada pembangunan negara, duit ekonomi yang dijana ataupun duit pendapatan yang dijana daripada hasil pembangunan negara ni untuk pembangunan sosial. Hanya peruntukan kecil je boleh pergi ke arah ni lah, ke arah pembangunan sosial. Okey. So bila kita dah tahu rough idea berkenaan ideologi kebajikan aliran kiri, ideologi kebajikan aliran kanan ni, kita akan fokus kat ni lah. Ideologi kebajikan yang pertama itu konservatif. Sebab ni kita fokus kat aliran kanan kan hari ni, kan. So memang konservatif ni memang kita tengok acap kali lah, memang biasa lah dikaitkan, akan dilinkkan dengan sikap yang suka tolak perubahan atau enggan menerima ni lah idea baru, kan. So konservatif ni memang sokong lah kalau kita nak kekal atau pelihara status quo. Apa status quo? Status quo ni adalah inilah keadaan sosial sedia ada. Nak kekalkan keadaan sosial sedia ada ni. So konservatif juga dia usaha untuk memelihara segala bentuk amalan tradisi lama dalam kehidupan masyarakat. So dia very traditionalist lah mereka ni. So ia berusaha nak untuk hadkan ataupun kawal perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. So konservatif juga dia terima perubahan, bukan tak terima, tapi dengan syarat ia berlaku secara perlahan atau bersifat evolusi ataupun semula jadi dan bukannya secara radikal, maknanya secara banyak terus, kan, secara radikal, maknanya agresif lah, perubahan secara agresif. So biasanya diamalkan oleh negara-negara yang ada aliran politik, parti politik yang berasas agama yang pertama. Biasanya kalau kita tengok konservatif ni, aliran parti politik agama lebih dominan daripada aliran parti belah kiri. Nombor 2, sistem pentadbiran. Kerajaan tu ada kuasa mutlak, kan. Sistem pemerintahan beraja berkuasa autoriti penuh dan sistem pentadbiran yang bersifat diktator ataupun kuku besi, kan. So contoh-contoh negara yang boleh kaitkan dengan ideologi kebajikan konservatif, contoh dia macam Portugal, Spain, Itali, Austria, France, Ireland, Jerman, Pakistan, Afghanistan, Iran, kan. So macam itulah. So basically konservatif memang tak percaya kepada usaha kolektif, sebab memang semua orang kata, kan, kalau tengok ada konservatif ni, ada fundamental idea konservatif, dia andaikan manusia ni bersifat individualistik. Individualistik ni maksud individu hanya bertindak untuk kepentingan diri sahaja. Dia memang takkan berjaya bertindak secara kolektif. Dan kalau kita tengok apa pandangan nilai individualistik dari perspektif konservatif ni, maknanya manusia memang kena diberi kebebasan sepenuhnya dalam usaha diorang ni untuk capai cita-cita diorang, dan kena tanggungjawab dengan tindakan yang diambil untuk capai cita-cita tersebut, kan. So bila tengok the very traditionalist nature of the conservative ni, kita boleh lihatlah konservatif ni sangat menghormati institusi tradisional. So apa contoh-contoh institusi tradisional yang memegang peranan penting adalah institusi keluarga dan institusi agama, kan. Konservatif berpendapat secara lahiriah institusi keluarga memang dah diamanahkan oleh Tuhan dan masyarakat untuk jaga dan memenuhi keperluan setiap anggota keluarga dia. So sini, kan. So keluarga memang merupakan orang kata dianggap sebagai pengeluar utama perkhidmatan sosial kepada anggota dia. Jadi segala masalah sosial yang berlaku dalam keluarga memang dilihat sebagai bersifat peribadi, memang tak boleh bawa masuk kat dalam ruang awam dalam ruang awam, kan, ruang lingkup awam.
So maknanya perlu diselesaikan dalam within the sphere of the family tu lah, within the realm of the family punya zone environment tu kan. Perlu diselesaikan dalam ahli keluarga tu sendirilah maknanya. Kan kalau untuk institusi agama, so institusi agama pula dia berperanan sebagai tempat rujukan untuk bagi macam untuk dalam bagi segala usaha lah untuk selesaikan masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat lah kan. Maknanya masalah sosial ni, so dia bantulah in terms of beri perlindungan kepada anggota masyarakat yang kurang bernasib baik kan. So institusi agama macam masjid, gereja atau kuil memang dia diberi tanggungjawab untuk jaga hal ehwal kebajikan anggota masyarakat setempat lah. Tapi bila nak jaga kebajikan ni, dia orang akan terpaksa ni lah. Dia maknanya dipertanggungjawabkan untuk jana sendiri sumber kewangan dan fizikal untuk memberi sebarang bantuan sosial diperlukan dalam kawasan setempat dia tu. So dengan kata lain, saya belum boleh kata dengan kata lain, institusi agama dengan institusi keluarga ni, institusi agama dan institusi keluarga ni, dia merupakan ni lah bertindak sebagai pembiaya, penyedia, pengeluar perkhidmatan sosial dalam ideologi kebajikan konservatif. So daripada dua institusi, institusi agama dan institusi keluarga ni yang sebagai institusi tradisional ni kan, kebanyakan negara kalau kita tengok yang amalkan ideologi kebajikan konservatif ni juga dia bergantung kepada sektor ni lah ketiga. Sektor ketiga ni, sektor ketiga mana sektor ketiga? Sektor ketiga ni sektor ketiga ni terdiri pada macam NGO, sektor jaya diri, sektor sukarela kan. So so dia bergantung sepenuhnya kepada sektor sukarela dan sektor jaya diri, memang dalam terutamanya untuk sediakan perkhidmatan sosial untuk anggota masyarakat yang memerlukan bantuan lah kan. So kebanyakan ideologi ni dia bergantung pada kerjasama ni lah sektor ketiga dalam masyarakat kan. Macam keluarga, agama, komuniti, sektor sukarela kan, nak bagi bantuan sosial kepada kumpulan masyarakat yang memerlukan. So basically kerajaan tak mainkan peranan sangatlah dalam sistem kebajikan ni konservatif ni. Sebab kerajaan hanya memainkan peranan apabila diperlukan sangat saja kan. So itu sebab dia lah bergantung kepada institusi tradisional dan institusi sektor ketiga ini. So bila kita tengok karakteristik ni, dia memang orang kata karakteristik ni inilah menggambarkan prinsip kepentingan kedua. Di mana prinsip kepentingan kedua inilah yang jadi orang kata platform utama yang mendasari pemberian bantuan sosial awam. Maknanya apa prinsip kepentingan kedua ni? Dia kata prinsip ni kalau in terms of kalau nak sedia, nak sampaikan atau nak beri bantuan sosial awam kan, dia kata dia tak boleh nak beri bantuan tu melebihi daripada had keperluan asasi manusia. So apabila macam mana-mana individu nak perlukan bantuan atau perkhidmatan sosial awam, bantuan dia kena minta daripada kawan keluarga dulu atau ahli komuniti terdekat dulu kan, ataupun daripada petubuh sukarela yang dalam kawasan komuniti setempat dia dulu kan. So kalau mereka semua ni tak mampu, baru bantuan kerajaan adalah boleh minta lah. Maknanya orang kata bantuan kerajaan langkah terakhir lah kan, apabila keluarga, komuniti atau sukarela dalam komuniti dia gagal nak bantu dia. Sebab itulah pemohon kalau nak mohon suatu bantuan tu untuk nak mohon bantuan perkhidmatan atau bantuan sosial awam tu, dia perlukan bukti kan sumber-sumber keluarga dia tu tak cukup kan untuk memenuhi keperluan asasi dia. Bila dia dapat bila kena sampai ke peringkat sampai begitu, maknanya sebab tu dia bila kita tengok negara yang mengamalkan sistem kebajikan konservatif ni, sistem peraturan kelayakan dia rigid. Rigid ni maksud ketat, sukar nak dapat bantuan. So macam kita tengok contoh kalau saya bagi contoh tadi yang dia kena bukti dengan keluarga dia tak mampu bagi bantuan keperluan asasi ni, maknanya dia akan buatlah ujian kelayakan keluarga kan. Contohnya dia amalkan untuk menyatakan apa tanggungjawab setiap seorang anggota keluarga tu kan. Macam ibu bapa terhadap anak, anak-anak terhadap ibu bapa berusia, suami dan isteri dan sebaliknya kan, dalam hal penerima bantuan ni. So tapi bila kita tengok bila jadi gini, sebab ideologi mereka lah, sebab mereka memang betul-betul menyekat kerajaan daripada melakukan sebarang intervensi campur tangan dalam hal ehwal kebajikan masyarakat dia. So in fact, konservatif ni desak kerajaan untuk kurangkan 3 aktiviti berikut dalam hal itu dan yang terdiri pada skop perkhidmatan sosial. Jangan
lebarkan, jangan orang kata meluaskan skop perkhidmatan sosial. Nombor 2, kena kurangkan lagi. Kerajaan tak boleh, kena kurangkan tak manfaat atau bantuan kewangan yang disediakan oleh pihak kerajaan tu. Malahan dia orang ni, masyarakat kat sana demand untuk kerajaan tu ubah cara pentadbiran sedia ada yang dilihat sebagai tak rigid ni, sebagai tak macam apa orang kata fleksibel, longgar kepada ketat. Memang ketatkan syarat tu. So bila konservatif tengok kerajaan kena kurangkan 3 aktiviti macam ni, so dia macam mana, in other words, dia pandangan dia, kalau ikut pandangan konservatif ni, golongan konservatif ni, dia kata kerajaan yang baik adalah pemerintah yang hormat tradisi lama dan agama, yang mengamanahkan untuk yang mengamanahkan tanggungjawab ataupun beban untuk jaga keselamatan individu kepada inilah keluarga, institusi keluarga, agama dan komuniti masing-masing. Maknanya konservatif memang takkan percayalah pada campur tangan kerajaan dalam memanah hak ehwal masalah sosial yang berlaku negara. So, bukan jadi tugas kerajaan untuk urusan masalah sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Usaha kerajaan macam ni untuk kenakan dasar awam, nak sediakan perkhidmatan sosial awam mahal, kita nak berang masalah sosial yang berlaku merugikan. Bagi mereka benda ni merugikan. Bagi usaha kerajaan untuk membuat polisi ataupun menyediakan memperkenalkan serangkaian perkhidmatan sosial awam nak bagi bantu rakyat ni, perkara ini adalah merugikan. Dan tanggungjawab ini adalah bukan tanggungjawab kerajaan bagi mereka. So sebab tu peranan kerajaan ni bagi dia orang lihat sebagai pemudah cara dalam hal ehwal kebajikan sosial dan tak boleh ambil alih peranan dan tanggungjawab institusi keluarga, agama dan komuniti. Kan? Maknanya mereka tak boleh campur tangan kecuali kalau kepentingan negara, kesedaran negara itu betul-betul terancam. Itu saja, kan? So bagi mereka perkhidmatan sosial awam ni, pemberian penyediaan pemberian dengan bantuan sosial perkhidmatan ni, kan, harusnya dibiayai, dibiayai, disediakan dan disampaikan oleh inilah sektor tradisional tadi dengan sektor ketiga, kan, macam sektor organisasi sukarela lah, kan. Okey, sekarang kita tengok ideologi kebajikan aliran kanan yang kedua, iaitu liberal. Okey, so right off the bat kita tengok ada 4 perkara utama yang liberal tak setuju dengan konsep negara kebajikan ni. Sebab bagi mereka, kan, negara kebajikan ni, 4 perkara dia buat ni dia tak setuju. Okey, yang negara kebajikan apa yang negara kebajikan buat ni adalah pertama, dia ambil harta individu menerusi sistem pencukai progresif tertinggi. Maknanya sebab apa? Sebab negara kebajikan dia memang cukai individu dia, konsep dia sebab bantuan duit cukai tu disalurkan kembali kepada rakyat yang memerlukan, kan, ke semua pelbagai lapisan rakyat, masyarakat yang memerlukan, tak kisah kaya, miskin ataupun golongan pertengahan, kan. So nombor 2, dia tak suka dengan konsep negara kebajikan ni yang dia gantikan keputusan kolektif oleh kerajaan dengan kebebasan bersuara individu. Maknanya macam ada mana-mana individu yang demand untuk supaya diberikan lebih bantuan kepada rakyat yang memerlukan, dia tak suka. So dia nak maintain kolektif, semangat kolektif dalam peringkat kerajaan tu. Dan nombor 3, dia sekat dan tak galakkan, dia tak suka konsep negara kebajikan. Bagi dia konsep negara kebajikan ni disekat dan tak galakkan sikap ataupun inisiatif dari kalangan rakyat ataupun individu tu untuk usaha sendiri untuk keluar daripada kepompong kesusahan dia tu, kan, dalam gelembung kesusahan dia tu. Maknanya sebab bila bagi mereka, dia percaya kalau rakyat susah, bila rakyat susah, dia akan berusaha lebih untuk keluar daripada kesusahan dia tu. Maka dia one of the viable way is inilah, buka bisnes lah, buka berniaga sendiri, kan. Jadi kalau asyik bagi bantuan je kepada rakyat, maka benda ni akan melunturkan semangat keusahawanan tu bagi mereka, kan, bagi perspektif orang liberal lah, kan. And then orang liberal juga tak setuju dengan konsep negara kebajikan yang memberi terlalu banyak kuasa kepada kerajaan atau negara, yang mana akhirnya bila kita beri terlalu banyak kuasa kepada kerajaan dan negara untuk campur tangan dalam hal ehwal kebajikan rakyat, campur tangan dalam ekonomi rakyat, maka ini akan membuka ruang kepada kerajaan untuk terlibat ataupun terjerumus dalam kancah penyalahgunaan dan penyelewengan kuasa. Okey. Antara negara yang macam contoh yang selalu yang dikaitkan dengan ideologi liberal ni, sebagai contoh US, Canada, kan, Australia, Britain dan Hong Kong lah. So Hong Kong adalah merupakan antara contoh negara yang famous lah, yang mengamalkan sistem mengamalkan ideologi kebajikan liberal ni.
So memang dia berbeza dengan konservatif. Dia sama basically, tapi in terms perbezaan dia ni, liberal dia sokong reformasi sosial politik. Dia sokong perubahan yang kalau nak lakukan in terms of sosial dan politik. Dia sokong pembangunan, tapi dia tak terikat kepada kuasa mutlak, pandangan dan idea ortodoks ataupun idea yang tradisional lah. Idea yang tradisional lah. Okey, orang liberal juga, orang yang mempunyai idea liberal ni juga, dia menentang sistem beraja ataupun aritokrasi yang ikat individu dengan orang ni lah, dengan orang-orang bangsawan lah, dengan kumpulan bangsawan lah, kan. Okey, dia similar dengan konservatif sebab dia perjuangkan aspek sosial yang dia naikkan aspek sosial tu. Itulah apa orang kata bahagian utama dalam perjuangan liberal ni, perjuangan ideologi liberal ni. Apa aspek sosial yang terpenting tu? Dia adalah hak kebebasan peribadi individu itu sendiri ya. Maknanya bagi mereka ni kepentingan individu mesti dijaga terlebih dahulu. Baru jaga jaga kepentingan kolektif, kepentingan bersama, kepentingan beramai-ramai. Sebab fahaman liberal ni dia tengok kebebasan individu sebagai macam orang kata sebagai bahan yang penting untuk pembangunan dan kemajuan sosial sebuah negara, kan. Maknanya bagi mereka ni, individu ni berhak ada harta peribadi dan kebebasan bersuara. Ada hak kebebasan untuk beragama dan berpersatuan, kan. So macam saya slide dalam bawah ni, mereka ada hak kepada kehidupan, hak kebebasan bersuara, pemilikan harta persendirian, kebebasan ekonomi, beragama, hak berpersatuan, hak mengundi. Maknanya memang betul-betul dia orang angkat betul hak kepentingan individu itu sendiri, hak kebebasan peribadi individu itu sendiri, kan. So dari sini kita nampaklah the core idea liberal ni, dia sangat berfokuskan kepada kepentingan peribadi individu itu sendiri, kan. Hak kebebasan, bukan hak the right word is hak kebebasan peribadi individu, hak kebebasan peribadi individu. Sebab tu liberal tu kan, liberal bebas, kan. So maknanya dengan kata lain, dia kata dia bila dia bagi hak kebebasan peribadi kepada individu ni, dia bagi peluang lah, kan. Maknanya negara yang mengamalkan ideologi kebajikan liberal ni, dia bagi peluang dan persaingan yang adil lah, menerusi sistem yang siapa layak dia dapat lah, kan. Okay, sebenarnya liberal ni dia sokong sistem ekonomi ni lah, pasar bebas kapitalism, free market capitalism, free market, capitalism free market. So dia kata kapitalisme ni merupakan cara terbaik lah nak wujudkan kebajikan masyarakat, sebab cara terbaik dia orang pandang, cara terbaik nak agih nak sampai ke sumber ekonomi sosial masyarakat, ataupun nak tindak balik masalah sosial yang wujud dalam kehidupan masyarakat adalah menerusi sistem pasaran bebas dan menerusi perniagaan persendirian. Sebab tu kalau korang tengok negara yang mengamalkan kebajikan liberal ni, kerajaan tak ada tanggungjawab pun, kerajaan tak ada pun intervensi campur kerajaan. Siapa yang bagi bantuan kerajaan ni? Siapa yang bagi bantuan perkhidmatan sosial? Siapa yang bagi siapa yang provide perkhidmatan sosial dan bantuan perkhidmatan awam ni? Ialah inilah perniagaan persendirian, syarikat perniagaan persendirian yang berskala besar lah. Dia orang bagi dia orang, kan, masalah sosial ni dia bukan berpunca daripada struktur sosial dan ekonomi, tapi bagi dia orang dia berpunca dari kelemahan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, kan. Maknanya sebab tu atas dasar individu, sebab dia punca kelemahan diri individu sendiri tu, dia percaya individu tu sendiri harus berusaha sendiri untuk keluar daripada masalah kepompong yang ada dalam kesusahan tu, kan. Sebab tu liberal dia bantah sangat campuran kerajaan dalam aktiviti ekonomi negara, sebab bagi dia gugat persaingan sehat dalam sistem pasaran tu. Sebab bila ada persaingan sehat, akan ada banyak lebih, dia akan pupuk lebih semangat keusahawanan dalam kalangan masyarakat dia untuk buka bisnes, dan bisnes dia grow to be a very big and to be big and significant enterprises yang contribute significantly to the economy. So at the end of the day, bila dah syarikat dia dah besar ramainya, so syarikat dia mempunyai tanggungjawab sosial untuk menyumbang kembali kepada masyarakat yang kurang bernasib baik, kan. Tapi bukannya nak kata kerajaan ni tak masuk campur tangan langsung, kan. Sebab tu ayat saya ke poin yang kedua ni, dia kata peranan kerajaan still penting juga. Kerajaan still ada juga memainkan peranan dari segi nak stabilkan permintaan dan penawaran melalui peraturan dan undang-undang ditetapkan. Kalau sebab persaran tu dia tak boleh self regulate, dia tak boleh kawal sendiri. Dia kena ada satu badan yang regulate, menjaga
orang kata ni lah mengawal selia perkembangan pasaran yang ada dalam negara tersebut lah kan. So macam tu lah lebih kurang. Okay. So bila kita tengok ideologi kebajikan liberal ni, kebanyakan negara macam US, Hong Kong, Canada macam tadi kan saya sebut ni, dia sokong sistem perlindungan sosial yang berasaskan insurans sosial sistem pasaran. Okay. Sistem insurans sosial ni pula dia bersandarkan kepada sistem pekerjaan individu. So integrasi insurans sosial dan sistem pekerjaan individu ni dia menyumbang kepada orang panggil sebagai sistem kebajikan insurans sosial berasaskan pasaran. Okay, from what you see here, macam konservatif tadi, dia sangat bergantung kepada macam institusi tradisional dan juga ini kan institusi ketiga kan, seperti sektor sukarela, sektor jaya diri. Tapi yang liberal purely dia bergantung kepada pasaran yang terdiri pada sistem syarikat, yang terdiri pada syarikat perniagaan persendirian yang berskala besar kan, berskala besar. So mereka syarikat demikian, syarikat tersebut dia beroperasi dalam ruang lingkup inilah sistem kebajikan insurans sosial berasaskan dalam pasaran tu. So sistem ni dia basically dia integrasikan komersial dengan aktiviti sumbangan amal persendirian. Dengan aktiviti sumbangan amal persendirian. Maknanya di mana syarikat korporat atau syarikat persendirian yang berskala besar ni dia beri sumbangan kepada pembangunan sistem kebajikan negara dengan cara dia biaya dan sediakan beberapa skim perkhidmatan sosial untuk kumpulan yang berkeperluan ini kan. So tapi kebanyakan perkhidmatan sosial ni dikenakan yuran atau pembayaran perkhidmatan. Itu yang itu menjadikan kelayakan kepada orang golongan berkeperluan ni untuk mendapatkan akses kepada bantuan tersebut agak rigid lah kan. Sebab itulah tapi bila kita tengok kan so maknanya basically rakyat memang bergantung kepada ni lah, kepada sistem orang kata sistem kebajikan insurans sosial berasaskan pasaran ni. Memang nak dapat akses bantuan jangan dalam ni lah, sistem kebajikan insurans sosial berasaskan pasaran ini. Tapi bila the nature of the kebajikan diberi dalam cara kod melalui market, melalui pasaran ni kan, maknanya kita tengok peranan kerajaan ni jadi macam sangat kurang lah campur tangan intervensi kerajaan ni dalam hal ehwal nak biaya dan sedia perkhidmatan kebajikan. Sebab tu bila kurang jadi tak ada dasar sosial yang kata yang konkret dan komprehensif disediakan oleh kerajaan. Sebab intervensi kerajaan tu dia hanya bersifat sementara ataupun dalam jangka masa pendek je. Dan kalau kerajaan nak sediakan bantuan juga pun dia hanya boleh bantu in terms of menyediakan jaring keselamatan tu last orang kata last resort, last safety net kepada masyarakat yang memang kurang bernasib baik apabila sistem kebajikan insurans sosial berasaskan pasaran ni gagal membantu golongan ni. Maknanya golongan yang betul-betul susah aja, macam contohnya golongan OKU ke kan, golongan yang macam sakit mental ke, macam betul-betul yang susah saja kan. Kalau macam miskin ke apa, memang susah dapat bantuan dalam ideologi kebajikan liberal maupun juga ideologi kebajikan orang kata ideologi kebajikan konservatif. So bila kita tengok kurang campur tangan kerajaan ni kan, bila tengok kurang sangat campur tangan ni menyebabkan sektor kebajikan yang negara yang mengamalkan sistem kebajikan yang berasaskan ideologi kebajikan liberal ni kan, dia sangat-sangat bergantung kepada inilah sektor-sektor berikut macam sektor keluarga, sektor sukarela, sektor pasar bebas untuk bagi bantuan. Tapi bila kita cakap macam ni pun, bila kita perhati betul-betul ketiga sektor ni kan, sektor keluarga, sektor sukarela dan pasaran bebas ni kan, dia kalau kita tengok itu sistem kebajikan persendirian sajalah, kalau kita compare dengan ideologi kebajikan beraliran kiri, kalau kita tengok sistem kebajikan persendirian dalam sistem kebajikan aliran kanan ni, mereka ni aliran kanan ni jauh lebih maju. Sebab kan liberal macam kalau kita tengok contoh liberal ni, dia sangat menggalakkan sistem pasaran bebas dan digalakkan tubuhnya skim pelbagai skim lah perkhidmatan sosial persendirian dan usaha yang
usaha kebajikan dilakukan oleh sektor persendirian ni. Sebab apa? Sebab liberal berpendapat sistem kebajikan persendirian ni dia mampu memaksimumkan kebebasan penggunaan perkhidmatan sosial untuk dari pihak individu kan. Dia menggalakkan individu tu dia bebas untuk buat pilihan untuk dapatkan akses untuk gunakan perkhidmatan sosial tu, dan juga dia mempertikatkan juga keberkesanan in terms of pengeluaran dan penggunaan perkhidmatan sosial oleh individu tu sendiri kan. So bila dia buat sistem tu secara sendiri, dia bangunkan sendiri secara ikhlas kan benda tu kan. Sebab tu kita tengok dalam masa yang sama kadar perbelanjaan kebajikan persediaan tu tinggi tau berbanding dengan ideologi kebajikan aliran kiri kan. Sebab tu mereka ni maju, mereka ni seolah-olah membuat semua benda sendiri kan. Mereka mengusahakan sendiri tanpa sebarang bantuan kerajaan. Sebab itulah kebajikan persendirian ni kan, dia boleh meningkatkan tanggungjawab kebajikan sosial dalam kalangan individu dan komuniti. Dia mewujudkan semangat berdikari, semangat tolong-menolong secara sendiri tau. Dia pupuk secara sendiri, dia bina secara sendiri. Sebab tu at the end of the day dia sanggup keluarkan perbelanjaan kebajikan persediaan yang tinggi untuk bina hospital, untuk supply katil, untuk supply bantuan macam-macam. Okey, sebagai contoh kan, kalau kita tengok ke Hong Kong, ke sektor sukarela dalam Hong Kong ni, dia sedia dah sampaikan lebih kurang 60% daripada perkhidmatan sosial untuk golongan masyarakat yang kurang bernasib baik. Cuba bayangkan, 60% disediakan dalam sektor persendirian. Baki dia baru kerajaan. So menunjukkan bahawanya kurang campur tangan intervensi daripada pihak kerajaan yang menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan. So sebab tu bila bantuan yang diberi oleh kerajaan tu bersifat sementara atau bersifat dalam jangka masa pendek saja kan, mereka percaya kerajaan ni macam intervensi dia macam dia macam just last option last punya resort je. So hanya orang-orang yang dapat akses kepada bantuan daripada kerajaan ni macam orang tua yang betul-betul kurang bernasib baik je, macam orang tua kan, orang kurang upaya kan. Sebab itulah contoh kalau kita tengok juga dekat US, tak ada satu pun skim benefit untuk anak, contoh yang bersifat orang kata bersifat universal, di mana sifat universal ni boleh diakses oleh kesemua pelbagai lapisan masyarakat. So nampak tak, maknanya bagi mereka ni kebajikan, contoh kalau kita cakap pasal skim anak dan skim manfaat untuk dapat anak ataupun skim cuti bersalin kan, semua ni kan, semua ni jatuh kepada kebajikan untuk keluarga lah basically untuk bersalin anak semua kan. Dia jatuh kepada tanggungjawab keluarga masing-masing, bukannya tanggungjawab kerajaan ataupun komuniti. Contohnya kan. Maknanya kerajaan di US ni kalau kita tengok kan, dia ada peranan yang amat minimum dalam penyediaan perkhidmatan perumahan, pendidikan, kesihatan kan. Maknanya dia tak tanggungjawab pun untuk agihkan sumber negara untuk tujuan nak macam nak redistribute balik lah, nak seimbangkan, nak balance balik aset kekayaan antara kumpulan masyarakat. So ini menyebabkan inilah ada perbezaan, ada jurang yang tinggi lah antara yang kaya dan yang miskin kan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi dah prinsip dia orang, dia akan kata sebab kalau ada sebarang gangguan ke atas prinsip, dia boleh mampu, bagi dia orang kalau ganggu dia mampu membinasakan kelancaran operasi kebajikan dia yang tiga sektor utama ni saya sebut ni, sektor keluarga, sektor sukarela, sektor pasaran bebas. So that's dia orang punya, orang kata that's dia orang punya perspektif. So setakat ini saja kita tengok berkenaan dua jenis ideologi pada hari ini, ideologi beraliran kanan yang terdiri daripada konservatif dan liberal. So insyaAllah minggu depan kita akan tengok pula apa yang boleh kita faham berkenaan ideologi kebajikan beraliran kiri yang terdiri daripada demokrasi sosial dan juga socialism dan marxism kan, dan komunism kan. So insyaAllah minggu depan kita akan tengok tajuk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.